Selamat syatra ucap kepada Dr. Najihah. Kami, kumpulan 4 yang terdiri daripada 11 ahli dari kos sains biologi akan menghasilkan video untuk MPU 3312 iaitu penghayatan etika dan peradaban dengan tema hedonisme. Hedonisme. Apakah itu hedonisme? Hedonisme ialah sebahagian daripada sekularisme, iaitu satu fahaman yang memisahkan hubungan di antara agama dan dunia. Oleh itu, seseorang itu akan menolak nilai-nilai keagamaan dan kehidupan sosial manusia. Hedonisme terdapat 3 aliran, iaitu Cyrenaisis, Epikureanisme, dan Utilitarianisme. Definisi untuk hedonisme ialah pandangan hidupan yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Seseorang yang berhedonisme akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindarkan kesakitan. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan hedonisme, iaitu pengaruh media massa, kewujudan pusat hiburan dan pusat kejudian, keruntuhan institusi kekeluargaan, kekurangan pengawalan atau pengawasan ibu bapa, dan kekurangan pegangan agama. Faktor pertama ialah pengaruh media massa. Pada era teknologi ini, kita dikelilingi oleh berbagai produk teknologi. Media massa boleh mempengaruhi kita dengan mudah melalui produk teknologi ini, terutamanya pembaca dan tontonan masyarakat. Internet akan digunakan oleh seseorang yang berhedonisme sebagai penyaruh gambar dan bahan lucah. Masyarakat akan mementingkan materialistik atas pengaruh media massa seperti memberi barangan trend yang bagus dan mahal tanpa melihat bajet untuk memenuhi keinginan untuk membandingkan antara satu sama lain. Faktor yang kedua ialah kewujudan berbagai pusat hiburan dan pusat perjudian. Mereka akan mengisi kekosongan jiwa di pusat tersebut kerana mereka berpendapat ada banyak orang yang sama seperti mereka di sana. Selain itu, mereka juga akan ke sana kerana tekanan rakan sebaya yang mengajar mereka ke pusat hiburan atau pusat perjudian. Pusat hiburan dan pusat perjudian sesuai untuk mencari ketenangan dan keseronokan di luar sehingga menghilangkan akalnya untuk mencari hiburan melampau seperti mengeluarkan wang ratusan juta untuk pesta. Faktor yang ketiga ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Disebabkan perceraian atau poligami, mereka mengalami kekurangan keperhatian dan kasih sayang dalam keluarga. Mereka tidak dapat sokongan dan pemahaman daripada ahli keluarganya, menyebabkan mereka melakukan hedonisme untuk kesenangan, melepaskan emosinya dan menarik perhatian daripada ahli keluarga dengan kes-kes hedonisme tersebut. Faktor yang keempat ialah kekurangan pengawalan atau pengawasan ibu bapa. Disebabkan mementingkan materialistik, ibu bapa sibuk dengan bekerja untuk mengejar kemewahan duniawi sehingga mengabaikan kebajikan anak-anak. Tanpa pengawasan dan pengawalan ibu bapa, anak-anak mula dipengaruhi dan menyalahguna dadah atau bahan seperti menggunakan ubat-ubatan terlarang demi kesenangan. Faktor yang terakhir ialah kekurangan pegangan agama. Dengan tidak didikan agama dan moral yang mendalam, mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan Tuhan. Mereka juga tidak bersolat dan mensingkari perintah agama seperti meminum arak atau minuman memabukkan. Langkah mengatasi. Bagi isu membeli barangan trend yang bagus dan mahal tanpa melihat bajet, pihak sekolah juga boleh memainkan peranan dalam memupuk amalan berjimat cermat. Hal ini kerana pihak sekolah boleh melaksanakan pelbagai program yang dapat menerapkan sikap berjimat cermat di dalam kalangan pelajar secara langsung atau secara tidak langsung. Contohnya, pihak sekolah boleh menjalankan program Kitar Semula yang boleh mendatangkan banyak kebaikan kepada diri pelajar dan juga alam sekitar. Pihak sekolah juga boleh menyemai sikap berjimat cermat dalam kegiatan kurikulum yang diadakan.
Bagi masalah mengeluarkan wang ratusan juta untuk pesta, pihak kerajaan harus menyediakan hiburan alternatif yang tidak melibatkan unsur-unsur perjudian seperti tempat rekreasi dengan aktiviti sukan yang terkini dan sesuai untuk para remaja. Contohnya pusat-pusat yang sihat dan mencabar minda. Bagi isu melakukan vandalisme untuk kesenangan, pihak kerajaan juga berupaya untuk mengatasi perbuatan vandalisme di kalangan remaja. Sebagai pihak yang paling berautoriti dalam negara, pihak kerajaan boleh menggubal undang-undang bagi menangani permasalahan vandalisme. Pihak kerajaan juga boleh menambah bilangan kaki tangan penguatkuasa untuk membuat pemantauan dan menangkap pihak yang melakukan vandalisme. Tempat-tempat yang memerlukan pegawai penguatkuasa ialah di tempat-tempat awam yang selalu dirosakkan. Pihak kerajaan juga mesti menghukum pihak yang melakukan vandalisme supaya orang lain juga mendapat pengajaran. Bagi isu menggunakan ubat-ubatan terlarang demi kesenangan, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam menjaga serta mendidik anak-anak. Kesibukan ibu bapa dalam pekerjaan mengakibatkan anak-anak itu terbiar dan bebas dari kawalan ibu bapa. Untuk mengelakkan anak-anak dari terlibat dalam penyalahgunaan dadah, ibu bapa harus memerhatikan setiap pergerakan anak-anak mereka dan hendaklah sentiasa mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka, serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka yang digaul adalah mempunyai kedudukan moral yang baik ataupun tidak. Melalui kasih sayang yang secukupnya, anak-anak tidak akan terasa tersisih sehingga menyebabkan mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Selain itu, ibu bapa hendaklah memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak kerana didikan agama yang cukup dapat melahirkan anak-anak yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Tambahan lagi, ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak-anak. Isu meminum arak atau minuman memabukkan disebabkan oleh kurang pegangan agama. Kempen kesedaran harus dijalankan bagi menanam kesedaran di kalangan masyarakat, terutamanya para remaja, tentang bahaya dan akibat pengambilan minuman keras. Kempen-kempen ini boleh diadakan di tempat umum dan juga sekolah supaya anak-anak sekolah mendapat pengetahuan tentang kesan daripada arak. Bagi isu membelanjakan wang untuk mengumpul barangan mewah, cara untuk mengawal sikap ini adalah melalui menerima hakikat diri mempunyai masalah. Elak diri daripada berkunjung ke pusat membeli belah atau melayari laman web membeli belah atas talian. Jangan memasuki kedai yang mengadakan jualan murah. Jangan bawa kad kredit maupun tunai. Bawa rakam sebagai peneman dan dapatkan kaunseling atau buku bantu diri selain mendapatkan rawatan pakar. Kesan-kesan negatif hedonisme adalah lupa matlamat hidup, di mana ia akan menjejaskan usaha remaja untuk menjadi golongan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan juga emosi. Seterusnya, gejala sosial akan meningkat dalam kalangan remaja seperti kes buli, pergaulan bebas dan juga penyalahgunaan dadah. Seterusnya, menjejaskan perilaku akhlak dapat memberi kesan kepada kegagalan melahirkan masyarakat berwawasan dan berilmu pengetahuan. Pembangunan negara tercecah disebabkan oleh peningkatan kadar pengangguran dalam kalangan remaja. Selain itu, penggantian AI ataupun Artificial Intelligence di mana pekerja akan digantikan oleh mesin ataupun alat teknologi. Seterusnya, kadar ketagihan media sosial akan meningkat dan akan memudaratkan kesihatan mental. Dan yang akhir sekali, ia akan memberi persepsi yang buruk terhadap agama kerana tidak mengikuti ajaran agama.